Seterusnya, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Mak-Nur, Panglima Perikatan Nasional, untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Dipersilakan. Ambil gambar. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Ahli Parlimen Kementerian Timbalan Presiden PAS, mantan Menteri Air. Yang berhormat Ustaz Nur Amin, Ahli Parlimen Padang Terap. Yang bahagia Pak Sudi, calon N08 Pedu. Tuan Guru Haji Abdullah Samah, Ustaz Azmil, Esko Negeri Perlis. Yang berhormat Datuk Johari, Cikgu Jo, mantan Speaker Dewan Undangan Negeri, tak mantan lagi, Speaker lagi, Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Tadi ada PC daripada rakan boxing saya. Dia ni kan ada wali dia attack kita aja kan. Tadi saya ada buat penjelasan sikit di Kuala Kedah berkenaan dengan satu PC baru Saifuddin. Dia tunjuk gambar saya dengan seorang Cina. Saya pakai baju Melayu, Cina tu pakai baju dia lah. Tu dia kata saya bawa masuk Cina tu melalui satu pucuk surat Menteri Besar Kedah. Dia lah kata. Kononnya dia ni pekerja ikhtisas yang terlibat dengan kecurian REE. Saya bergambar dengan Cina tu di zaman Hari Raya. Gambar tu saya tengok saya pakai baju hijau. Dia kata Cina tu nama Sulaifat. Sulaifat kan? Saya pun tak tahu Cina tu nama apa, tapi saya panggil dia Mr. So. Saya jarang bercakap Mr. So ni pasal dia tak kerti cakap Melayu, tak kerti cakap Inggeris. Dia pakai penterjemah nama Mandy. Mandy ni Cina, perempuan. Jadi saya lebih banyak bercakap dengan Mandy. Dia mari pejabat, dia mari jamaah hari raya kerana dia ada urusan di sini. Saya nak habaq kat tuan-tuan ni melalui rakaman live malam ni, rakaman polis malam ni, rakaman wartawan, rakaman TikTok. Sulaifat yang saya kenali sebagai Miss So ni sudah ada di Malaysia beberapa tahun sebelum saya jadi Menteri Besar. Jadi tak masuk akal sama sekali Mr. So ni masuk ke Malaysia sebagai pekerja ikhtisas MBI. Kerana Mr. So adalah pemilik syarikat Prospek Suria. Prospek Suria ni adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia, kemudian diperbadankan di Kedah untuk mengadakan usaha sama JV dengan MBI sebelum kerajaan bertukar. Sebelum saya jadi Menteri Besar. Menteri Besar sebelum saya ni orang lain. 17 Mei 2020 baru saya jadi Menteri Besar. Usaha sama Sulaifat sebagai pemilik Prospek Suria dengan MBI berlaku sebelum 17 Mei. Faham tak ke? Jadi dakwaan Pudin bahawa Cina ni masuk Malaysia atas recommendation daripada saya facilitate immigration untuk beri dia visa, semua tu tidak benar. Orang yang bercakap tidak benar di Kedah panggil pembohong, di Pedu dipanggil bahong. Betul ke tak? Jangan duk bahong banyak sangat. Punya nak cari salah orang, nak cari apa serbu ikut dan ya.
Dia duk tuduh saya banyak hari dah. Saya duk heran, Cina mana dia duk kata ni. Saya kawan dengan Cina ramai. Tambahlah ambil gambar dengan orang. Tiap-tiap hari bujang dah, tak bujang dah. Tambah bujang ramai lagi. Ambil gambar dengan saya. Saya mana tahu siapa nak ambil gambar. Saya kenyih ya. Kan? Dia mengatakan saya senyum lawa. Saya senyum lah. Saya kata siapa nak ambil gambar, tunggu lagi. Jadi hujah Saifuddin tak boleh pakai, tuan-tuan. Dia ambil maklumat daripada apa-apa lah. Lepas tu dia buat PC macam betul kan. Dia suka hangguk macam vokal. Bila dia bercakap, dia duk hangguk betul kan. Apa mungkin tengok vokal. Berbohong, tapi berbohong. Berbohong teruk sangat. Adakah kawan tu ada sini dah? Kawan tu mari di jumpa saya ni, mula-mula jadi menteri besar tu. Mari dengan seorang peguam. Peguam tu kawan Saifuddin. Demo ni sama-sama PKR. Dua-dua ni pentaksub Anwar Ibrahim. Saya tak tahulah peguam ni insaf tak insaf. Saya rasa insaf sikit dah pada Saifuddin. Dia mari explain. Dia kata kawan ni prospek Suria ni dah habis 30 juta lah. Mr. So tu. Duk lebih duk buat kerja projek nak buat REE ni. Dia tunjuklah video kat saya bagaimana REE diproses. Nak ambil pada tanah tu. Dia panggil proses in situ leaching. Grudi buat telaga boring besar 4 inci. Masukkan chemical aluminium sulfat dengan air. Nanti dia akan bertindak balas di bawah. Dia akan terbit kok pipe satu lagi. Mengalir masuk dalam satu telaga. Kolam. Dia panggil pond. Itulah in situ leaching. Saya tengok je lah. Oh, lagu tu. Lepas tu dia kata dah ada agreement dengan MBI untuk JV. Saya kata teruskan. Dia dah bayar ke MBI masa tu upfront 5 juta sekurang-kurangnya. Hak ada resit, hak tak ada resit saya tak tahu. Hak tak ada resit pun ada dia kata. Tapi hak ada resit 5 juta. Dia kata. Saya kata tak apa, teruskan. Buat tapi kena ikut undang-undang. Negeri ni ada undang-undang. REE ni hasil negeri yang baru. Kita nak dia memberi hasil pulangan. Dan pulangan ni kita akan pulangkan kepada rakyat. Rupanya ada orang lain duk menitik Elio tu tuan. Dia pun nak ke hak? Dia nak juga rupanya. Sekali saya cerita siapa nak tu. Jadi mulalah proses memohon lesen menjelajah. Lesen menjelajah pun susah. Lepas dia mohon lulus di peringkat ESCO, nak lulus lesen menjelajah, tuan-tuan, kena ada berapa puluh dokumen, salinan dokumen macam-macam. Dia tandalah satu petak yang dia mohon tu. Tuan-tuan sekalian, tanah yang dia mohon tu memang tanah Jabatan Hutan yang diberi permit penggunaan kepada MBI. Dalam tu juga dibuat ladang hutan. Sebelum ladang hutan tu ada ladang solar. Pudin kata dia ginek tengoklah. Dia kata nak pergi pun payah, ada pagar macam-macam. Dah ada ladang solar Pudin oi. Ada jalan ladang solar, ladang macam-macam orang buat ladang. Memanglah payah, siapa suruh mugi. Memang susah. Dia tanya, Sanusi mesti jelaskan macam mana pencuri naik bukit itu. Mana aku tahu. Aku bukan pencuri. Aduh, pening Pudin oi. Muka pun naik keruk pun hatu dah. Pun nak cari salah kita tak berjaya. Tuan-tuan sekalian. Memang kata saya suka kata korang. Dah nak kata kat kambing. Kambing tak jahat punya moha. Jadi kena kata kawan jahat ni bagi dia sedar. Menusuk di kalbu kan. Jangan duk buat dah kerja lagu tu, Tuhan marah. Menipu orang, memfitnah orang, reka cerita beri orang percaya benda tak betul, tu semua Tuhan marah. Tak boleh. Tuan-tuan sekalian, saya pengarah PTG, Jawatan Kerajaan, timbalan-timbalan, pengarah hutan, semua ramai-ramai pengarah jabatan ni baru naik bukit tu sekali pergi tengok tempat kecurian tu. Kompartmen 12 Bukit Enggam. Tuan-tuan sekalian, diberitakan kepada orang ramai bahawa kita ni telah hilang berbilion-bilion ringgit dicuri.
Tuan-tuan sekalian, dalam tangkapan kita, barang yang telah dikeluarkan dari tapak itu 75 tan disimpan satu gudang di Bukit Mertajam. Bila kita buat serbuan, SPRN 1000, polis 1000, bos semua ni, dirampas barang tu, bawa balik Elostar. Bila kita cek dengan tukang-tukang curi ni, jabatanlah agensi periksa, yang dibawa keluar daripada Bukit Enggang 40 tan, tapi dalam stor tu ada 75 tan. Maknanya 35 tan daripada tempat lain. Tempat mana aku pun tak tahu. Tak ada apa berani mengaku. Dan saya difahamkan itu dari negeri lain. Aktiviti itu di negeri lain. Pasal dalam pengetahuan saya, dimaklumkan oleh pegawai-pegawai penyiasat ni, seluruh negara ni ada 60 lombong haram REE. Bila ada 60, bila mu mari fokus di Kedah yang ada satu ni saja, tentu orang nampak mu ni pelik. Ada 60 orang lagi pasal apa mu nak ngorang aku ni? Orang lain tak lawakan kita. Ada 60 orang gila ngorang di tu teh. Aku takut layak dah mu ni. Buka pintu nampak mu, buka tingkap nampak mu. Ada 59 orang lagi. Ki ngorang di mana? Pasal apa dia tak pergi? Oh, ada pasal lah kan. Mari pria-pria nak pelihara raya ni. Baru-baru ni dia mau dedah kata memang dapat arahan daripada Perdana Menteri untuk buatlah kerja-kerja ni. Saya rasa patut Menteri Dalam Negeri buat kerja gitu. Guna agensi, guna pegawai penyiasat ni semua korek maklumat, patut dedah orang ramai, bina persepsi bahawa Kedah telah kehilangan berbilion-bilion ringgit. Tuan-tuan sekalian, 75 tan tu bawa balik dengan trailer, letak di Pejabat Tanah dan Galian. Lepas selesai semua proses undang-undang, bagaimana nak melupuskan barang ni? Maka Esko buat keputusan bidah, lelong. Tuan-tuan, harga pasaran untuk raw material tanah yang kemungkinan ada REE, bukan betul-betul ada lagi, kena balik buat kajian lagi. Kena dileraikan unsur-unsur REE itu daripada tanah tu. REE ini ada 17 unsur. Yang non-radioaktif REE ada 17. Yang diproses di Pahang tu, kilang Lainas, 15 unsur. Kena mengaji, kena baca sikit lah Cik Budin. Satu barang raw material dia dibawa pada Australia. Bumi kita ni Allah kurniakan rezeki. Kerana orang-orang soleh ada banyak di Kedah ni, maka timbul REE banyak di Kedah, di Bukit Enggang. Tuan-tuan sekalian, 75 tan tu kita kena survey market price. Harga pasaran berapa? PTD buat kerja ni semua. Survey market price untuk raw material di pas bursa komoditi di Shanghai, pasal dia dijual beli di sana. Maka harga rizab untuk 75 tan REE yang dirampas untuk di Bukit Tajam tu, harga rizabnya ialah 2.69 juta. 2.69 juta aja. Lepas tu kita bidah, dibuka tender. Semua syarikat-syarikat yang terlibat dengan REE ni mari masuk tender, pakat berebut nak beli. Berapa harga terakhir yang dibidah paling tinggi? 2.9 juta saja. 75 tan tu. Ya macam dia kata rugi berbilion-bilion dah ni pasal apa? Nak gambarkan bahawa kita ni tak pandai meretah, kereta hilang bilion-bilion. Hoi, cuma sikit. Tuan-tuan sekalian, berapa luas tapak yang telah dibuat operasi itu? Dalam lawatan saya, Tiausaha Kerajaan, pengarah PTG, pengarah hutan, macam-macam lah agensi mari, polis semua mari. Kawasan yang diteroka untuk curi itu, yang dikatakan aktiviti curi itu 20 ekar. 20 ekar. Bukan seluruh Bukit Enggang tu tak, 20 ekar tu saja. Ni gambaran yang diberi Pudin ni macam kita ni teruk sangat dah. Satu Bukit Enggang tu hilang REE dah. 20 ekar saja. 20 ekar tu tuan-tuan
1% tak sampai daripada Bukit Enggang. Mana kita ada reserve lagi banyak REE. Pasal tu dia menitik elok. Tak. Rupanya orang Padang Terap tak sepak tajuk REE. Ada daripada Terap pun ada. Jalan pergi pada sana pergi mungkuk korek. Tuan-tuan sekalian, berita yang baru saya tak cakap di sana. Ni saya mau nak cakap. Hampa salin elok. Sebelum pilihan raya yang ke-15 peringkat parlimen, saya jadi menteri besar dah. Anwar Ibrahim datang ke Kedah bersama seorang orang Indonesia namanya Riza Khalid. Saya tengok dalam portal Anwar Ibrahim dengan Riza Khalid ni jumpalah seseorang. Tuan-tuan sekalian, rupanya Riza Khalid ni datang untuk memohon kawasan Lombong REE. Mari dengan Anwar Ibrahim, bos. Beberapa minggu sebelum kita bubarkan Dewan Undangan Negeri, ada orang hubungi saya, Pak Riza Khalid ni nak beri lembu korban. Berapa ratus ekor tak tahulah. Aku takut tak mau, tahun ni tak mau. Pasal nak beraya, aku takut lembu tu jadi rasuah. Saya tak ambil lembu korban, tuan-tuan. Mungkinlah berita mana ikut suka dia kaya sangat. Rupanya Riza Khalid ni nak mohon kawasan Lombong REE. Patutlah Puding ni puluh sangat. Aku tu lah. Oh, lagu tu bagi mahal. Baru kita tu. Saya pun duk pelaga-pelaga puzzle ni pasal apa. Teringat Riza Khalid, Pak Riza mari dengan Anwar Ibrahim. Jumpa kau ni. Kau ni pun royak kita, Pak Riza ni mari nak mohon Lombong bla bla bla. Apa tak royak? Aduh, pening tuan-tuan. Apa pakai cara payah ni? Makailah cara senang. Saya kata tak apa, siapa pun atas dunia ni, daripada benua mana pun yang ada kemahiran, ada kepekaran, ada duit, nak mohon kawasan REE, mari mohon, kita lulus. Dengan syarat hasil itu pulang kepada rakyat Kedah. Mumiklah beda mu nak makan ni, pasal mu usaha, pasal mu turun muda, pasal mu pandai, tapi hasil ni kena pulang kepada rakyat negeri Kedah. Marilah siapa pun, Anwar Ibrahim kah, Saifuddin kah, Riza Khalid kah, siapa tak apa. Mari. Open. Sangat open. Tak ada masalah apa. Mr. So kah, Mr. C kah, Mr. Su kah, siapa tak apa. Janji buat kerja ikut undang-undang, beri betul. Jangan tanah kita rosak, mineral kita hilang, duit kita tak boleh. Kecurian. Curi ni tuan-tuan kita nak buat guna. Barang lautan. Siapa nak hidup tunggu? Orang yang curi ni nama lain, bukan nama Mr. Su. Pencuri itu sudah ditangkap di bawah SOSMA. Adalah penjara Lostar sekarang ni. Dia tu Cina, berasal pada Kuala Klai, Kelantan. Ho Chu Meng nama dia. Jadi dia nak korek pada Ho Chu Meng, korek pada kon inilah duk tabur tengah masyarakat bagi orang pening. Jalan ceritanya supaya orang benci kepada NUSI dan Perikatan Nasional. Kerana kelemahan tak urus dan tata kelola. Sebenarnya tuan-tuan, dia tak faham tata kelola ni Saifuddin. Dia tak faham. Ini berita besar ya. Perdana Menteri bawa seorang pengusaha dari Indonesia mahu memohon tapak untuk melombong REE di Kedah. Tulis Pak, tulis. Jangan ketinggalan walau satu huruf pun. Karena ini berita besar. Tata kelola moha pun. Amboi, lawan. Tuan-tuan sekalian, kita usaha sampai macam itulah, jaga kepentingan negeri kita ni. Sampai dia kata NUSI ni tak ada kerja pasal tu. Kerja duk curi hari. Taruk sungguh dia ni, ya Allah. Tuan-tuan sekalian, di akhirat esok dia terima lagi balasan dia.
di atas cerita-cerita tak betul ni semua. Yang kedua, saudara Pak Sudi kita amanahkan sekali lagi untuk menjadi calon N pula dah. N lah no. N08. N08. Nama kita dia RAD 21. Pak Sudi, tuan-tuan sekalian, pemimpin kita ni hak senang kita dekati, hak senang kita jumpa, hak boleh tupang kau sakit demam, hak boleh bawa beho, hak boleh buat titi ni ya. Kawah nak lawan dia tu recycle lah tuan-tuan. Bukan saya nak mutuk orang dah tak kata apa. Recycle kan? Kita semula. Bukan dia kalah ke baru ni? Saya nak cerita skandal zaman dia pun banyak, tapi baru-baru ni. Saya bukan nak kata ke dia tu. Tak kata, saya nak cerita aja. Dia kata dia minta jalan Pak Lorong daripada Pekan Pokok Senam mari ke KRC Kedah Harbour City. Dia yang minta, dia kata. Lepas tu dia kata KRC tu tak siap pasal elektrik tak masuk. Elektrik tak masuk pasal kerajaan negeri ni lemah. Duk gimari tak buat kerja. Pengambilan tanah lambat. Tuan-tuan sekalian, nak uyak kat mohon ni. Ini cerita bohong. Yang memohon jalan Pak Lorong kepada Perdana Menteri itu saya. Saya berucap dalam ucapan perasmian KRC depan Datuk Seri Ismail Sabri, depan Mustafa Mohamed. Ucapan tu tak ada dalam teks. Saya kata, Datuk Seri, Perdana Menteri, saya mohon direalisasikan jalan Pak Lorong Pokok Senam mari KRC ini. Pasal lori-lori besar nak lalu. Esok ni ada pelabur-pelabur besar, ada industri besar kena jalan Pak Lorong. Dalam ucapan tu saya sebut tak ada dalam teks, tapi tuan-tuan boleh tengok dalam TikTok. Zaman lo ni tuan-tuan tak boleh bohong. Bohong seminit tak sampai terpihak betul lah. Kan kantoi tu. Masa tu Datuk Seri Mahzir Khalid kawan saya ni jadi pengerusi TNB. Dia pengerusi TNB. Mari ke pejabat. Mari ke TNB, saya kata berapa lama nak ambil masa untuk masukkan kuasa elektrik, bekalan elektrik ke KRC. TNB ni dia jawab betul. Dia kata 5 tahun. Proses nak buat tu, nak pasang overhead, kabel overhead tu 5 tahun. Pasal apa sebelum ni tak pasang? Dia kata tak ada permohonan. Siapa jadi kerajaan sebelum saya? PHBN. Kerajaan sebelum saya ni. Pasal apa mohon tak mohon untuk masuk bekalan elektrik di KRC? Terlepas pandang. Dia terlepas pandang, tuduh kita lambat. Tuan-tuan sekalian, saya kata TNB, berapa lama paling cepat? Dia kata kalau selesai pengambilan balik tanah cepat. Berapa lama? Tuan-tuan sekalian, nak ambil pengambilan tanah nak lalu waya tu, dia kena warta Seksyen 4. Dia ada undang-undang, bukan boleh pergi belah gitu. Kena warta pengambilan bawah akta pengambilan balik tanah Seksyen 4. Lepas Seksyen 4, Seksyen 8. Di bawah Seksyen 4 dia kena senaraikan tanah-tanah yang akan terlibat. Senaraikan semua tuan tanah dan bahagian masing-masing atas tanah tu. Berapa kena? Tu akta pengambilan balik tanah dia kena ikut. Okey, tak apa, kita mulakan proses tu. Saya kata cepat warta bawah Seksyen 4. Seksyen 4 ni dia tahan setahun. Tapi tak setahun pun tak apa. Bubuh Seksyen 8 tu. Panggil bercara, tuan-tuan siap semua dah bercara. Saya kata 5 tahun, saya beri kamu setahun. Saya beri ke TNB setahun. Daripada 5. Tu chairman dia Mahdir Khalid tu. Ni lah bagi masa setahun tu. Mumak dia kata kita lambat. Nak lepas benda buruk semua beri kita. Mana boleh kesepak klik ya. Wah, kasih orang perhatian lebih kurang ya. Tak boleh, lagu tu tak boleh cakap, kena betul. Cakap betul. Saya cakap betul. Apa pun tak apa, saya cakap betul. Jiwa saya merdeka. Saya tak nak takut kat siapa, pasal saya betul. Saya kata setahun saya bagi. Pengambilan dah siap tuan-tuan. Jabat tanah proses cepat.
Pasal kita nak segerakan. Dia ada kaedah untuk disegerakan. Lepas Seksyen 8 diwartakan, masukkan borang air, borang kesegeraan. Boleh buat? Saya tu pasal dulu kerja saya tu. Cepat masuk. Cara siap lah. Tempat-tempat tertentu yang tak kena bercara tanah kerajaan, TMB pasang lah. Dan TMB berjanji insya-Allah akan siap segera, tak sampai 2 tahun setengah daripada 5 tahun tu. Siapa dia pandai? Siapa dia pandai? MB lah pandai bos. Harap dia mau 5 tahun. Pasal apa dia mau buat KRC sebesar tu tak fikir sekarang tak ada. Apa nak pakai genset kan kena. Mungkin ustaz tu keren buat kelah. Aduh tuan. Itulah projek-projek zaman BN. Walaupun tuan dia owner kepada KRC NCIA di bawah NCER punya projek, tapi semua tu perlu kepada usaha semua orang. Saya tidak menafikan peranan didimek oleh pengurusi TMB pada masa itu, tapi dia salahkan kita, kata kita lambat. Tak betul. Kalau ikut TMB 5 tahun, sekarang tak sampai 2 tahun setengah lagi, nak siap dah. Itulah cerita yang sebenar. Orang recycle cakap tak betul, dia pun tak tahu dah sampai siling dah. Tuan-tuan tak boleh nak buat apa ke dah. Tak boleh buat apa dah. Orang ni dia ada tahap tepu, dia ada keupayaan, tapi sampai siling hatak belaga hatak dah, tak boleh pergi dah. Beri goling lah pula kan. Mui Pak Sudi baru sepengah, banyak hari dia boleh buat. Masuk dia apa mudah hari. Dan dia gaji tuan-tuan panggil bila mari. Buat apa pun tak apa. Dia mudah dengan orang ramai. Inilah kita nak. Betul sekalian. Padang Terap ni boleh dibangunkan. Dalam Kedah 2035, Padang Terap ni kita letak sebagai kluster getah. Saya pun dah usaha sedaya upaya selain pada KRC ni. Kupura Bohri melalui Trade Wind, dia pun nak buat kawasan industri juga tanah dia. Kita dah beri kelulusan untuk tanah-tanah yang tidak terlalu tinggi cerunnya, diluluskan jadi kawasan industri. Industri sempadan Malaysia Thailand akan dibangunkan bersama dengan KRC ini. Ada satu kawasan lagi. Tuan-tuan, situ pun ada 30,000 peluang kerja pada masa depan. Oi, dia ingat tak lebih tak kerti merintah lah. Cermat lagi oi. Masa dulu pasal apa tak buat? Pasal dia tak berminat. Dia turun pengumpak, dia di Hulupo tu. Pak kata kok tu, pak suruh kok ni. Dah, kita di Kedah ni dah tuan-tuan. Kita sudah bertekad Kedah tidak akan jadi bangsa penunduk kepada sesiapa pun. Kita akan bangunkan negeri kita ikut cara kita, ikut acuan kita untuk kepentingan rakyat kita. Kedah Darul Aman. Masa tu kena kekalkan Kedah di tangan Perikatan Nasional untuk kita bina Kedah sebagai the greater Kedah lepas pilihan raya ni. Tu kalau cakap serius jadi teratuh. Lepas tu saya cakap sering lawak sikit pasal takut dia tegang, mohon takbir menyala lagi kacau. Tuan-tuan, itulah sikap kita, pendirian kita. Mohon jangan duk mari tepen duk letak blok-blok apalah tosah-tosah. Kami belah ikut dah ni. Sungguh. Mau duk buat ni sekat tu sekat ni mohon takkan aku kurung. Aku tak kira aku jalan sejenis. Hamo bahu aku saman. Saman saya pudin 2 dah tuan-tuan. Jangan buat tebeng nak saman jom. Nak lawan jom. Ni aku takut. Tak takut tuan-tuan, takut apa Allah dah. Kita benar. Kita boleh berani ni pasal kita jiwa merdeka. Orang jiwa merdeka ni dia tak hutang siapa-siapa. Dia tak buat salah apa-apa. Dia tak takut kat siapa-siapa pasal dia tak salah apa. Mari. Siapa pun tak apa mari. Mau tak cakap besar dah, cakap hello. Mari.
Pasal kita dah bertekad negeri kita ni boleh pergi jauh lagi kalau kita tidak menjadi bangsa penduduk. Kedah Darul Aman akan muncul lagi sebagai sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah agama Melayu Islam. Anak jati Kedah ni akan menobatkan Kedah sekali lagi negeri terhebat di tanah Melayu ini. Mohon pakai undi Perikatan Nasional semua. Hak dengar kod live ni kah, hak mari sini kah, hak dengar esok kod TikTok kah, pakai undi Perikatan Nasional semua. Kita tak mau jadi bangsa penunduk turut buruh lima. Kita hakik tangan ni, kita lawan. Kita lawan. Kita lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.